Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rasanya tak jelas tak bunyi ni. Alhamdulillah, malam ni kita dapat bertemu pula dalam program pengajian Kitab Jami' Tirmizi yang telah bermula 2 minggu lepas. 2 minggu lepas kita telah ikuti risalah ini sampai ke muka surat 10. Malam ni kita akan sambung dari muka surat 10, iaitu tajuknya pengenalan kitab Jami' dan Sunan atau Sunan At-Tirmizi. Baru ni secara umum kita telah berkenalan dengan Imam Tirmizi, dan malam ini secara khusus kita nak bincangkan tentang kitab dia yang masyhur itu. Kitab Imam Tirmizi ini lebih dikenali dengan Jami' At-Tirmizi atau Sunan At-Tirmizi. Muka surat 10 ya. Kitab yang telah melonjakkan Imam Tirmizi ke puncak kemasyhuran ialah kitab hadis susunan beliau yang dikenali dengan beberapa nama. Sebenarnya kitab ini dikenali dengan beberapa nama. Yang pertama Jami' At-Tirmizi, yang kedua Sunan At-Tirmizi, yang ketiga Al-Jami'ul Kabir, yang keempat Al-Jami'ul Sahih, yang kelima Sahih At-Tirmizi. Itu 5 ada namanya. Antara 5 nama ini, nama yang pertamalah yang paling popular dan paling tepat untuknya. Sebenarnya paling tepat untuk kitab ini ialah Jami' At-Tirmizi. Nama kedua iaitu Sunan At-Tirmizi sering juga digunakan oleh para ulama. Ia diterima mereka berdasarkan penggunaan kaedah itlaqil juz wa iradatil kull. Berdasarkan kaedah itulah kewajaran kitab itu dinamakan dengan Sunan ialah kerana ia dimulakan dengan perbahasan-perbahasan fiqh, dan sebahagian besar kandungannya menyerupai susunan kitab fiqh. Namun ia tidaklah setepat nama pertama tadi. Nama pertama lebih tepat, iaitu Jami' At-Tirmizi. Itu lebih tepat. Sunan Tirmizi pun digunakan juga, bila juga, tetapi tidak setepat sebenarnya nama yang pertama. Justru kitab Jami' berarti kitab hadis yang menghimpunkan 8 topik utama kandungan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sirah, adab, tafsir, aqidah, fitan, ahkam, asyratus sa'ah, iaitu tanda-tanda kiamat, dan manaqib, ini kelebihan dan keutamaan para nabi dan para sahabat dan lain-lain. Itu sebab itu dinamakan kitab Jami'. Dilihat dari sudut ini, nama Jami' adalah nama yang paling tepat untuk kitab Tirmizi itu. Ini yang paling tepat. Kitab hadis ni sebenarnya dia banyak bahagian dia.
Yang paling lengkap daripada yang banyak-banyak itu ialah kitab Jami'. Kitab Jami' ialah kitab hadis yang mengumpulkan sekurang-kurangnya 8 perkara yang kita sebut tadi, iaitu sirah. Di dalamnya terkandung sirah, adab segala macam adab berumah tangga, adab makan, adab memimpin, dan macam-macam lagi lah adab. Termasuk di bawah ini tafsir, mesti ada juga dalam kitab tu. Tafsir, akidah ada juga. Fitan iaitu berkenaan hadis-hadis yang menjelaskan tentang fitnah akhir zaman, fitnah yang berlaku khususnya akhir zaman. Tapi kalau kita perhatikan di dalam hadis-hadisnya, sebenarnya dia sudah mengandungi fitnah-fitnah yang berlaku selepas Rasulullah SAW terus sampai ke akhir zaman. Itu termasuk dalam Kitabul Fitan. Banyaklah hadis-hadis tentang fitan ini, banyak dapat menjadi panduan kepada kita. Apakah yang jadi fitnah kepada kita di akhir zaman. Dia di bawah itulah, di bawah tajuk besar itu, fitan namanya. Antaranya fitnah dari segi akidah, fitnah dari segi politik, fitnah dari segi ekonomi, fitnah dari segi masyarakat. Dia masuk semua situ. Misalnya kita dapati hadis-hadis ada yang menyebutkan tentang anti hadis, tentang Syiah, tentang Murji'ah dan lain-lain. Itu semua termasuk di bawah fitan yang mesti kita berhati-hati dan mengambil berat tentangnya. Ahkam iaitu tentang hukum hakam, tentang hukum hakam, sembahyangnya, puasanya, zakatnya, hajinya dan lain-lain lagi lah, berkenaan dengan hukum hakam. Asyratus sa'ah iaitu tanda-tanda kiamat. Sebelum kiamat apa akan berlaku, sama ada ia baik untuk kita ataupun tidak baik. Boleh jadi semuanya termasuk di bawah ini, termasuklah di bawah hadis-hadis yang termasuk dalam senarai asyratus sa'ah, hadis akhir zaman tentang orang berlomba-lomba buat bangunan tinggi. Itu asyratus sa'ah. Tapi tidak semesti ia menunjukkan tidak baik. Sering kali juga hadis-hadis di bawah ni, asyratus sa'ah ni, dia menggambarkan fenomena masyarakat akhir zaman. Itu termasuk dalam asyratus sa'ah. Dan manaqib ialah kelebihan dan keutamaan para nabi, para sahabat dan lain-lain lagi, kumpulan ke, kaum ke, kabilah ke, apa ke, termasuk di bawah manaqib. Mana-mana kitab yang sekurang-kurangnya mengandungi 8 perkara ini dipanggil kitab Jami'. Jadi kitab Tirmizi yang kita nak pelajari itu sebenarnya dia mengandungi 8 perkara ni, bahkan lebih lagi daripada itu. Jadi sudah lebih dari cukup syaratnya. Kalau nak kira 8 tu, 8 ni pun sudah ada. Sebenarnya kalau kita perhatikan kitab-kitab Jami' seperti Tirmizi, Bukhari dan lain-lain, dia bukan sekadar 8 ni saja, bahkan lebih lagi daripada itu, 10 lebih. Misal kandungan dia tu kandungan besar ya, bab besar ya. Tapi selalunya ulama hanya membilang 8 ini sebagai syarat untuk sesebuah kitab Jami'. Misalnya lagi yang tidak disebut di sini, Kitabut Tib, perubatan. Perubatan Nabi SAW, apa anjuran dia, apa bimbingannya, sejauh mana kita nak berhadapan dengan sistem perubatan yang akan datang, boleh ke berubat dengan benda yang haram dan sebagainya, banyaklah. Tentang orang-orang sakit. Dan Kitabul Imarah tentang pemerintahan. Itu pun ada, mesti ada dalam setiap kitab Jami'. Kitabul Imarah. Jadi orang yang gila kuasa, bolehkah dia bagi kuasa misalnya? Orang yang minta jawatan, bolehkah dibagi jawatan kepada dia? Dan orang yang macam mana kita nak lantik,
Itu semua dibincang di dalam kitab Al-Imarah. Jadi jika dilihat dari sudut itu, dari sudut ia mengandungi 8 topik ataupun perkara besar ni, perbincangan besar ini, maka tepatlah kitab Imam Tirmizi ini dipanggil dengan Jami' At-Tirmizi. Jami' At-Tirmizi ini paling tepat. Sunan Tirmizi pun dipanggil juga Sunan Tirmizi. Dari segi tertib dia tu, kalau kita tengok kitab Tirmizi ni, mula-mula lagi dia mula dengan kitab bersuci. Lepas tu kitab sembahyang dan seterusnya. Selepas itu baru ada bab-bab yang lain, macam kitab fiqh adanya, kalau kita perhati di peringkat permulaan dia tu. Tapi dia tidaklah kata mengandungi fiqh semata-mata. Tidak mengandungi fiqh semata-mata, tetapi banyak lagi selepas itu. Di peringkat awalnya memang ia mengandungi bab-bab macam kitab fiqh lah. Tetapi keistimewaannya fiqh Imam Tirmizi ataupun kitab-kitab hadis ini, dia tidak fiqh untuk satu mazhab. Misalnya mazhab Syafi'i saja, Hanafi saja, atau Malik saja. Tidak. Dia mengumpulkan dalil untuk semua mazhab. Itu yang istimewanya. Yang istimewa, dan berdasarkan hadis. Imam-imam ataupun pengarang-pengarang kitab itu, mereka akan mengutamakan, menterjihkan mana-mana hadis. Di situ kita nampak mana pilihan dia, mana yang diterjihkannya di antara sekian banyak hadis itu. Kadang-kadang kita dapati mereka nampak lebih setuju ataupun sesuai dengan mazhab Syafi'i, kadang-kadang dengan mazhab lain. Jadi dia tidak tetap. Cuma kita boleh tahu dalil dia. Kalau kita belajar fiqh biasa ni, kadang-kadang dia tak sebut pun dalil dia, yang sudah kita kata sudah dikoyak lah, kupas, sudah selesai. Dia tak cerita daripada mana punca dia ambil ini, hukum ini, dan kenapa satu pihak lagi tak mahu terima dia. Dia tak ada cerita. Jadi kalau kita belajar fiqh ataupun sunan dalam kitab-kitab hadis ni, dia macam ada perbandingan terus, perbandingan di antara fiqh-fiqh yang sekian banyak tu. Bukan sekadar fiqh 4 mazhab saja. Itu kelebihan kitab Tirmizi ni. Bahkan dia mazhab-mazhab tak pernah kita dengar apa dia sebut. Itu kelebihannya. Jadi dia memberi satu kesan sebenarnya kepada kita bahawa ulama-ulama kita, para mujtahidin kita, bukan 3-4 orang sahaja. Tidak, ramai sebenarnya cerdik pandai Islam ni, yang mana mereka mempunyai kelayakan yang cukup untuk memahami terus Al-Quran dan hadis. Imam Tirmizi kemukakan itu kepada kita. Kadang-kadang ada di antara pendapat mereka itu yang lebih sesuai sekarang ni, yang lebih sesuai, nak banding dengan yang lain-lain. Itu istimewanya kalau kita belajar sunan ataupun kitab hadis, fiqh hadis, atau kita panggil fiqhus sunnah. Ini dia termasuk dalam fiqhus sunnah lah. Jadi Sunan Tirmizi itu berdasarkan penggunaan kaedah itlaqil juz wa iradatil kull. Sebut sebahagian tapi maksudnya semua. Sebut sebahagian maksudnya semua. Jadi sebut Sunan Tirmizi saja, macamlah kitab tu hanya mengumpulkan fiqh saja, perbahasan fiqh saja. Tidak begitu. Bahkan ia mengumpulkan kesemua kandungan yang terdapat di dalam Tirmizi itu, termasuklah yang kita sebut tadi, sirah, adab, tafsir dan lain-lain pun semuanya ada. Cuma nama itu disebut kerana itu ciri utamalah yang kita dapat lihat keistimewaan dia tu lebih menonjol daripada yang lain-lain, lebih ditekankan daripada yang lain-lain. Dari sudut itu disebutkan nama sunan itu secara khusus. Seperti kita kata dalam Quran kan, ini istilah ilmu balaghah, dia panggil itlaqil juz wa iradatil kull.
sebutkan sebahagian tapi maksudnya semua. Misalnya dalam Quran disebutkan warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Jadi Allah SWT suruh kita rukuk saja ke? Jadi apa maksud rukuk? Rukuk tu maksud bersembahyanglah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang bersembahyang. Tapi oleh kerana rukuk itu satu rukun, satu bahagian yang sangat penting dan istimewa dalam sembahyang itu, jadi ditonjolkan perkataan itu, disebutkan perkataan itu untuk sembahyang. Padahal dalam sembahyang itu bukan ada rukuk saja, ada qiyam, ada sujud dan lain-lain. Itulah yang dikatakan itlaqil juz, sebut sebahagian tapi yang dimaksudkan bukan sebahagian itu, semua sekali. Wasjud waqtarib, sujud dan hampirkanlah diri kamu kepada Allah. Jadi dia suruh sujud saja. Samalah juga. Macam tu. Dilihat dari sudut ini, nama Jami' adalah nama yang paling tepat untuk kitab Tirmizi itu. Jami' itu paling tepat. Kata As-Suyuti, Al-Hakim menggunakan nama Al-Jami'us Sahih untuk Sunan Tirmizi, dan Khatib Baghdadi pula menggunakan nama Sahih untuk Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i dan Sunan Tirmizi. Khatib Baghdadi kata Sahih Tirmizi, Sahih Nasa'i, dia sebut gitu. Hakim menggunakan Al-Jami'us Sahih untuk Tirmizi, Jami' yang sahih. Itu dia guna. Ini adalah termasuk dalam sikap bermudah-mudah, atau sikap terlalu bertolak ansur mereka sahaja. Kalau nak kira yang tepatnya, tak tepat. Kalau kita kata Jami' yang sahih, seseolahnya kitab Jami' semua mengandungi hadis sahih semua, padahal tidak begitu. Atau kita nak kata kitab sahih Tirmizi, seolah-olahnya di dalamnya terkandung hadis sahih sahaja, padahal tidak begitu. Jadi ini panggilan ini berdasarkan sikap terlalu tolak ansur, terlalu tolak ansur, atau kita panggil tasahul, tasahul. Ini disebutkan oleh Jalaluddin As-Suyuti dalam Tadribur Rawi. Jadi dia macam kritik lah, macam kritik lah, ada bantahan lah. Jadi sebab itu kita kata nama yang tepatnya Jami' Tirmizi atau Sunan Tirmizi. Itu nombor 2. Kalau yang lain-lain itu adalah saja, orang ni kata begini, orang ni kata begini, ada. Maksud As-Suyuti ialah tidak tepat perkataan sahih digunakan untuk kedua-dua kitab Nasa'i dan Tirmizi itu, kerana hadis-hadis dhaif dan maudhu' juga terdapat di dalamnya. Itulah maksud dia. Tidak berapa tepat kalau kita nak guna begitu, sebab ada hadis-hadis yang dhaif dan maudhu' juga pun ada di dalam kitab-kitab ni. Nama Al-Jami'ul Kabir paling kurang digunakan untuk kitab Tirmizi ini. Al-Jami'ul Kabir itu pun nama dia juga, tapi kadang-kadang orang macam tak tahu sebut Al-Jami'ul Kabir ini. Kitab lain ke? Kitab Tirmizi yang lain ke? Tidak, kitab ini juga. Tapi ini paling jarang nama ini digunakan untuk Tirmizi. Ia ada disebutkan oleh Al-Kattani, Abu Abdullah Muhammad bin Ja'far Al-Kattani Al-Idrisi, di dalam Ar-Risalatul Mustatrafahnya, di dalam kitab itu. Akan tetapi jika diingat Imam Tirmizi sendiri, ini sebab itu kadang-kadang orang kritik, dia kata tidak tepat ini, tidak tepat ini. Imam Tirmizi sendiri pernah guna nama apa untuk kitab dia. Kita kena ambil kira juga begitu, jangan kita nafikan terus. Imam Tirmizi menamakan kitabnya Al-Musnad As-Sahih. Dia sebut, dia sendiri itu ada sebut sahih. Maka boleh dikatakan benar jugalah orang yang menamakan kitab itu dengan Sahih Tirmizi. Dari satu sudut benar, dari sudut Imam Tirmizi sendiri guna nama itu untuk kitabnya. Ibnu Katsir menukilkan kata-kata Ibnu Nuqtah di dalam At-Taqyidnya, bahawa Imam Tirmizi berkata begini: "Sannaftu hadzal musnad
as-sahih wa 'aradtuhu 'ala ulama'il Hijaz faradu bihi wa 'aradtuhu 'ala ulama'il Iraq faradu bihi wa 'aradtuhu 'ala ulama'i Khurasan faradu bihi wa man kana fi baitihi hadzal kitab faka'annama fi baitihi nabiyyun yantiq. Maksudnya saya karang kitab Al-Musnad As-Sahih ini dan saya kemukakannya kepada ulama-ulama Hijaz. Mereka berpuas hati dengannya, puas hati dengannya. Saya kemukakannya kepada ulama-ulama Iraq. Mereka berpuas hati dengannya. Saya kemukakannya kepada ulama-ulama Khurasan. Mereka juga berpuas hati dengannya. Orang yang di rumahnya ada kitab ini, seolah-olah ada Nabi yang bercakap di dalam rumahnya. Itu katanya. Kata Imam Tirmidzi sendiri. Ini tersebut di dalam Al-Bidayah wa Nihayah karangan Ibnu Katsir. Ada muka surat jilidnya ada situ, saya tulis tu. Jadi bukan seorang dua yang kata macam ni, ramai. Jadi setengah-setengah orang yang menafikan tu, dia kata tak betul, lama. Musnad ataupun Sahih Tirmidzi ni tak betul langsung, tak tepat juga. Kalau mengambil kira pengarang dia tu gunakan nama untuk kitab dia tu, ambil kira dari sudut tu, dari sudut hakikat betul. Dari sudut hakikatnya memanglah tidak terkumpul semuanya yang sahih di dalam tu, tidak. Bahkan banyak juga yang dhaif dan maudhu'. Kata-kata Tirmidzi ini dikemukakan juga oleh Ibnu Al-Athir Al-Jazari di dalam Jami' Al-Usulnya dan Ibnu Al-Mulaqqin di dalam Al-Badrul Munirnya. Jadi ini semua ada. Semua yang sebut kata Tirmidzi namakan kitab dia ni Al-Musnad As-Sahih. Jadi kalau mengambil kira nama yang diberikan oleh pengarangnya, tidak salah lah kita kata begitu, tapi kena faham lah. Kena faham. Cuma perlulah diingat bahawa kata-kata Tirmidzi itu ini tidaklah bermakna semua hadis di dalamnya sahih. Kita kena ingat, walaupun Imam Tirmidzi kata musnad sahih, jangan kita buat putusan kita kata bagi dia semuanya sahih. Tidak begitu. Kalau kita belajar nanti, kita akan nampaklah Imam Tirmidzi sendiri komen, dia kata hadis ini tidak sahih. Jadi apa maksud dia kata sahih ni? Kita kena faham begini, kata-kata Tirmidzi ini tidak bermakna semua hadis di dalamnya sahih, kerana ada antara hadisnya yang dipertikaikan oleh ulama hadis dari sudut kesahihannya. Beliau sendiri juga menghukum sebahagian hadis yang terdapat di dalam kitabnya itu sebagai dhaif. Bagaimanapun kebanyakan hadis di dalamnya adalah sahih. Dari sudut itu. Oleh sebab itulah ia dikategorikan sebagai salah sebuah sihah sittah. Kan masyhur nama sihah sittah. Kira-kiranya dia ni sahih juga dengan mengambil kira nama yang diberikan oleh pengarangnya sendiri. 6 kitab hadis sahih. Jadi apa yang dimaksudkan oleh beliau dengan sahih itu ialah berdasarkan kebanyakan hadis di dalamnya, yakni secara taglib. Ini dikatakan secara taglib. Dalam kaedah bahasa Arab gitulah. Dia sebutkan sahih, maksudnya bukan semua setiap satu daripada kandungan di dalamnya itu sahih semuanya, tidak, tapi berdasarkan kebanyakannya. Berdasarkan kebanyakannya. Ini dikira berdasarkan kaedah taglib. Bukan Imam Tirmidzi sendiri mendakwa semua hadis yang ada di dalam kitab dia tu sahih, tidak. Bukan beliau tak boleh, tak mampu untuk menyusun kitab hadis yang sahih betul. Dia mampu. Sengaja dia buat begitu. Sebab untuk melatih pelajar-pelajar hadis menguasai ilmu hadis. Dia ada maksud dia yang tersendiri. Bukan kerana dia tak boleh buat, boleh. Tapi untuk memperkenalkan kepada pelajar-pelajar hadis macam-macam hadis ni, bentuknya, sifatnya, gambarannya. Jadi kita perlu kenal lah. Bila kita biasa dengan kitab Tirmidzi ni, kita akan nampak ciri-ciri hadis dhaif macam ni, kalau maudhu' macam ni, hasan dia macam ni, sahih dia macam ni. Itu faedahnya, tujuannya. Dan dia nak perkenalkan perawi-perawi yang macam-macam latar belakangnya itu. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang pendusta. Jadi kita perlu kenal. Tujuannya ialah memperkenalkan kepada kita
tentang hadis-hadisnya dengan perawi-perawinya itu, supaya kalau kita bertemu di lain nama itu, kita sudah kenal. Dia sendiri yang memperkenalkan kepada kita. Kalau dia cerita hadis yang sahih saja, tentu kita tak akan bertemu dengan perawi-perawi macam tu. Sedangkan dia nak ajar kita. Jadi ada cara dia sendiri masing-masing. Pengarang kitab hadis ni ada maksud masing-masing. Kemudian kitab hadis ini, dia bukan jami', bukan sunan, itu saja. Banyak lagi jenis-jenis kitab hadis. Cumanya kita tak terdedah lah, tak terdedah lagi. Misalnya kita kata kitab Arba'in, hadis 40, Imam Nawawi lah yang masyhur itulah. Padahal Arba'in itu nama sejenis kitab hadis. Ia tidak khusus dengan kitab Arba'in Imam Nawawi itu saja. Banyak lagi ulama-ulama lain yang kumpulkan 40 hadis dalam bidang ataupun berhubung dengan perkara-perkara tertentu, tajuk-tajuk tertentu. Banyak lagi. Bukan Imam Nawawi saja. Ataupun mengumpulkan yang sahih, yang jadi panduan. Banyak. Jadi Al-Arba'in itu sebenarnya satu bentuk, satu jenis kitab hadis. Dia bukan khusus dengan Arba'in Nawawi itu, tapi oleh kerana tidak terdedah, kita tidak terdedah dengan hadis 40 yang lain. Bila kata hadis 40, kita ingat hadis Imam Nawawi itu saja, kitab dia. Padahal dia nama sejenis kitab hadis. Banyaklah kitab-kitab lain yang dikumpulkan berdasarkan 40 hadis. Ada 40 hadis itu tentang apa kita kata? Tentang kezuhudan. 40 hadis tentang fitnah akhir zaman. Boleh buat. Macam-macam boleh buat. Itu kitab Al-Arba'in namanya. Ada kitab hadis ini namanya At-Targhib wa Tarhib. Kita ingatkan nama kitab, sebenarnya dia jenis kitab hadis. Cuma yang masyhur kitab hadis yang mengumpulkan targhib dan tarhib, iaitu galakkan pendorong macam galakkan bersembahyang, kelebihan sembahyang ni, kelebihan umrah misalnya. Itu targhib. Dia menggalakkan dengan sebut pahalanya, dengan sebut kelebihan, macam-macam lagi lah. Tarhib menakutkan. Dia berkumpul dua dia. Yang menakutkan kalau buat dosa ni macam ni, akibatnya ataupun seksaan Allah SWT yang disediakan untuk orang yang buat macam ni. Ini hadisnya. Hadis juga, tapi dia lebih tumpu ke situ. Jadi targhib dan tarhib ni yang terkenalnya kitab Al-Munziri. Tapi bukan nama kitab dia sebenarnya. Nama kitab dia ialah tu, tapi dia lebih luas lagi. Ini termasuk dalam jenis kitab hadis. Jenis kitab hadis. Bukan itu saja, banyak lagi yang lain. Lagi kita tengok misalnya kitab Mustadrak. Mustadrak ialah kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis berdasarkan kitab tertentu. Misalnya Mustadrak Hakim. Dia buat kitab itu dengan berpadukan Bukhari dan Muslim. Kalau kira mengikut kajian dia, hadis yang dia kemukakan ini tak ada dalam Bukhari dan Muslim. Tapi kalau mengikut syarat dia menepati syarat Bukhari dan Muslim. Tapi Bukhari dan Muslim tak ada masukkan dalam kitab mereka. Jadi dia buat suku kitab yang berasingan, mengumpulkan hadis-hadis yang macam tu, yang syaratnya menepati syarat Bukhari dan Muslim. Maksud syarat itu perawi-perawinya adalah perawi-perawi Bukhari dan Muslim. Jadi bila Imam Bukhari terima hadis daripada perawi-perawi ini, sepatutnya kalau hadis itu datang daripada perawi-perawi yang sama, kedudukannya sama lah juga dengan Bukhari dan Muslim. Itu dipanggil kitab Mustadrak. Jadi Mustadrak ni banyak juga, tapi yang masyhurnya itulah. Ada pula kitab Mustakhraj. Mustakhraj ialah hadis sama, dia berdasarkan satu kitab lain juga. Misalnya Mustadrak Abi Awanah. Dia di hadapan dia kitab Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim tu hadis yang dia kemukakan sama dengan hadis dalam Muslim, tapi saluran sanad lain, saluran sanad dia sendiri yang tidak ada termasuk Muslim, tak ada. Dia sanad lain.
saluran riwayat yang lain, tapi hadis sama, itu dipanggil mustakhraj. Beza tu. Mustadrak lain, mustakhraj lain. Ini jenis kitab-kitab hadis lah. Termasuk lagi dalam kitab-kitab hadis, jenis-jenis kitab hadis, iaitu musnad. Kalau banyak orang panggil masanid, macam musnad Imam Ahmad, musnad Ad-Darimi, musnad Abi Awan, ada lain-lain yang banyak lagi musnad. Jadi musnad iaitu kitab hadis yang mengumpulkan hadis berdasarkan sahabat-sahabat, berdasarkan sahabat. Jadi sahabat misalnya yang paling banyak meriwayatkan hadis, dia mulakan dengan yang itu dulu. Ada juga sahabat yang paling utama di sisi kebanyakan umat, Abu Bakar dulu, walaupun hadisnya tak banyak, tapi dia mulakan dengan Abu Bakar, lepas tu Umar, lepas tu Uthman, lepas tu Ali. Dia berdasarkan kedudukannya. Lepas tu Ali Badar misalnya, hadis-hadis dia. Itu musnad namanya. Ini pun jenis kitab hadis juga, dia tak sama. Kemudian hadis musnad ke hadis lain-lain pula susah juga nak cari itu, sebab dia hadis satu orang memang mudah dari segi kita nak cari sebanyak mana hadis dia tu ada. Senanglah kita nak cari dalam musnad itu, tapi dari satu segi dia susah juga, sebab dia tidak susun mengikut bab. Jadi kalau kita nak cari hadis Abu Bakar dalam bab ni, susah. Dengan sebab itu ulama-ulama buat satu kitab, jenis kitab hadis yang lain, namanya tertib. Itu pun jenis kitab hadis juga. Jadi dia susun tu berdasarkan apa? Berdasarkan bab ke, berdasarkan tajuk ke, benda yang macam mana. Itu dipanggil tertib. Banyak lagi takhrij. Itu pun kitab hadis juga. Dia mentakhrijkan hadis-hadis dalam satu-satu kitab yang tidak disebut dengan lengkap sanadnya, dan di mana hadis itu sebenarnya, puncanya di mana. Itu takhrij. Banyaklah takhrijnya, macam takhrij hadis Ihya Ulumuddin, takhrij hadis-hadis dalam kitab Kasyaf dan lain-lain. Ini takhrij. Sebab dalam kitab-kitab itu tak ada disebut, dia sebut hadis saja. Hadis itu kedudukannya macam mana hadis itu, kemudian sanadnya mana. Kalau kita nak cari dalam kitabnya, puncanya di mana, itu dalam takhrij disebutkan. Ada juga kitab mu'jam, dia panggil mu'jam. Itu pun jenis kitab hadis juga. Mu'jam, macam mu'jam Tabarani, ada mu'jam saghirnya, mu'jam awsatnya, mu'jam kabirnya. Itu mu'jam. Jadi kitab mu'jam dia berdasarkan guru dia. Jadi guru ramai kan. Jadi dia mengikut abjad. Ahmad, misalnya Ahmad dululah. Ibrahim, alif ba, Ibrahim dulu daripada Ahmad itu. Dan begitulah seterusnya. Jadi dia buat berdasarkan abjad guru dia. Jadi guru dia yang nama Ibrahim ni, di sini hadis dia semua dalam bab apa pun campur-campur lah di sini. Jadi besarlah kitab-kitab. Ada yang besar, yang sederhana, dan yang kecil. Yang kecil tu satu jilid je. Kalau Mu'jam Kabir tu 20 jilid lebih. 20 jilid lebih Mu'jam Kabir tu. Jadi dia sebut berdasarkan guru dia. Ada juga kitab hadis namanya Masyikhah. Masyikhah ni kitab yang mengumpulkan hadis seseorang guru. Seseorang guru. Ada kalanya dia susun berdasarkan seorang guru ni, hadis dia satu saja. Dia ambil satu saja hadis. Jadi setiap orang guru dia ambil satu hadis. Itu dipanggil Masyikhah. Banyaklah sebenarnya pecahan-pecahan jenis-jenis kitab hadis itu. Lagi kita kata apa lagi? Kita termasuk di dalam kitab hadis ini Masyikhah, Mu'jam, itu termasuk. Lagi Amali, itu pun termasuk juga Amali. Lepas tu kitab Maudhu'at, kitab hadis juga, tapi kumpulkan hadis maudhu' saja, bincangkan hadis maudhu' saja, hadis palsu saja. Itu Maudhu'at, suku pula. Kemudian kitab Mushkilul Hadis. Mushkilul Hadis membincangkan hadis-hadis yang muskil, yang nampak bercanggah.
Jadi dia cuba tatbikkan, sesuaikan, kompromikan hadis-hadis yang nampak bercanggah, bertentangan itu. Muskilul hadis, asbab wurudil hadis. Itu kitab lain pula, membincangkan tentang sebab sesuatu hadis itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat begitu, kenapa, apa latar belakang dia. Jadi menceritakan tentang latar belakang munculnya sesuatu hadis itu. Itu asbab wurudil hadis. Kemudian gharibul hadis. Gharibul hadis ini macam kamus hadis. Setiap perkataan dalam hadis itu dibincang. Di sini makna apa, di sini makna apa. Bukan semua tempat itu sama maknanya. Dalam hadis ini misalnya, hadis ni makna dia begini, tapi dalam hadis ni makna dia macam lain pula. Itu gharib. Dia panggil gharibul hadis. Ada juga kitab atraf namanya. Atraf hadis. Atraf ni mana dia hanya kemukakan satu bahagian saja. Satu bahagian saja hadis. Awal hadis ke atau hujung hadis ke. Jadi kalau kita tak ingat semua hadis pun tak apa. Kita ingat bahagian awal dia, cukup. Atau bahagian akhir, kita akan jumpa cari dia. Jadi dia akan cerita di situ di mana hadis dia yang lengkapnya macam mana, yang penuhnya macam mana. Itu atraf, dipanggil atraf. Dan banyak lagi lah sebenarnya jenis-jenis kitab hadis itu. Ini yang kita nak belajar ni salah satu, iaitu jami'. Kitab jami' mengandungi 8 perkara tadi, sekurang-kurang. Mana kalau nak mendalami hadis, dia kena semua tu lah, kena tengok semua tu. Ada faharis dia panggil, faharis. Macam al-mu'jamul mufahras dan lain-lain lagi. Itu jenis faharis. Kita nak cari saja, tak perlu makna dia, nak cari dia duduk di mana, letak di mana. Itu pun satu bahagian juga. Banyaklah perbincangannya. Kalau kita nak bincang ni semua ni, kalau orang nak mendalami hadis betul-betul, dia kena tahulah, dia kena ikuti dah sekurang-kurangnya satu dalam satu jenis, setiap jenis tadi, sekurang-kurangnya. Jadi kerja tu kerja besar lah. Kita sekarang ni bukan dengan maksud tu, bukan dengan maksud tu, sebab kita tidak belajar secara khusus. Cuma yang lebih penting penekanan kita ialah tentang maksud pengajaran tu, apa yang boleh kita ikut, kita jadikan panduan. Itu yang lebih kita pentingkan sebenarnya. Kalau nak kira Jami' Tirmizi ni pun tak tahu bila nak habis. Mukaddimah dia pun baru kali yang kedua, tak tahu. Takut mati tua dulu pun tak tahu. Jadi begitulah keadaan. Banyaknya nak habis tu. Kalau kita nak bincang secara detail, secara halus untuk buat panduan, lambatlah, makan masa. Tapi kalau kita nak belajar tu sekadar nak ambil berkat, nak ambil ijazah daripada guru, seperti yang saya belajar dahulu, setahunnya semua habis kitab tu, setahun. Dia baca perung. Baca tu, dengar saja, baca, habis. Boleh habis dalam masa setahun pun. Tapi cara yang seperti itu sebenarnya berguna kepada orang yang boleh membuat rujukan sendiri, orang yang sudah alim dah, sudah pandai dah. Kalau untuk umum tak ada guna mana macam tu. Nak apa? Nak buat apa? Kitab-kitab semua sudah terkumpul sekarang ni. Bukan macam dahulu, belum ada lagi dibukukan kitab-kitab ni. Sekarang ni tak perlu. Yang lebih perlu kita faham setiap hadis, ataupun kita kenal, naik sikit, kita kenal, kita boleh merasa yang hadis ni rasa tak puas hati. Sebab apa? Dia ada ciri-ciri macam ni, sikit sebanyak yang kita sudah belajar. Ini bukan sifat hadis sahih. Sekurang-kurang kita boleh situ. Sudah beruntung dah kita kalau dapat macam tu pun. Kita dapat panduan. Kalau hadis dhaif macam ni ciri-ciri dia, cukup dah. Ada pun nak kenal perawi dia tu satu kerja penat. Dia penat sepanjang hayat. Macam kita itu, kita ada berapa jenis tadi, tak mengambil kira lagi dari segi ilmu rijal pula, perawi. Ada kitab perawi hadis dhaif saja. Kumpul kitab berapa jilid. Kitab Ad-Du'afa Al-Kabir, misalnya Uqaili, Ibnu Adi, apa ni semua ni, menyebutkan tentang hadis-hadis yang
dhaif dan perawi-perawinya saja. Itu satu kitab. Kita kena ikut semata-mata nak tahu perawi dia, bukan ada hadis sangat pun. Nak tahu nama orang. Nama dia apa? Nama gelarannya apa? Dia lahir pada tahun berapa? Siapa guru-guru dia? Siapa guru-guru dia? Dan siapa anak-anak muridnya? Dia mati pada tahun berapa? Itu kepada kita tak ada guna tu sebenarnya. Kepada kita orang umum ni tak guna. Ada juga kitab macam Tahdzibut Tahdzib, 12 jilid. Asalnya Tahdzibul Kamal, 12. Itu membicarakan perawi-perawi dalam kitab-kitab Sunan Sittah. Perawi-perawi dalam Sunan Sittah tu ada situ. Tengok situ. Bahkan dalam Muwatta Imam Malik pun ada juga. Ada juga. Ada yang dhaif saja. Ada perawi-perawi yang perawi-perawi yang ganjil. Perawi-perawi yang ahli bid'ah, kumpul kitab berasingan pula. Itu satu bahagian yang lain pula. Ini semua perlu diketahui untuk mengetahui kedudukan sesebuah hadis itu. Dan kerja ni sebenarnya bukan kerja orang biasa. Kerja orang yang mewakafkan dirinya untuk ilmu ni, baru dia dapat. Kalau tidak, boleh sikit-sikit gitulah, lebih kurang tu boleh, boleh. Jadi Imam Tirmizi mengajar kita mengenali perawi-perawi itu banyak juga sebenarnya, yang kita tidak dapati di dalam kitab-kitab lain. Tak apalah, kita pergi pada muka surat 11. Kelebihan dan keistimewaan kitab Jami' Tirmizi. Apa kelebihannya, keistimewaannya? Tadi dari segi nama, dari segi apa kelebihan dia, bezanya daripada kitab lain. Sebagai salah sebuah kitab yang sangat terkenal di bidang hadis, tentunya Jami' At-Tirmizi itu mempunyai kelebihan, keunikan dan keistimewaannya yang tersendiri. Jadi bukanlah sesuatu yang menghairankan sekiranya alim ulama di sepanjang masa mengaguminya. Apa yang telah diketemukan oleh para ulama dan pengkaji hadis di celah-celah Jami' At-Tirmizi itu boleh anda saksikan di dalam pelbagai kitab syarah-syarah hadis hasil karangan mereka, sama ada dahulu maupun sekarang. Pujian, penghargaan, pengiktirafan dan sanjungan yang diberikan oleh para ulama terhadap kitab Jami' At-Tirmizi itu lebih kurang sama adanya dengan yang telah mereka berikan terhadap kitab-kitab hadis terkemuka yang lain, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud dan lain-lain. Jadi kalau kita perhatikan selalu kan, kita yang orang biasa ni pun selalu dengar dalam TV ke atau dalam radio ke hadis riwayat Tirmizi, hadis riwayat ini dan Tirmizi selalu kan. Kemudian dari segi kajian ulama terhadap kitab ni pun memang luar biasa lah. Luar biasa. Kerana keunikan dan keistimewaannya lah seorang tokoh hadis terkenal, Syekh Ibrahim Al-Baijuri, menyarankan kepada setiap pelajar hadis agar mempelajari dan mendalami kitab Al-Jami' As-Sahih karangan Imam Tirmizi. Dia kata kena belajar kitab ni. Tak mungkin, memanglah mengikut guru-guru saya pun dulu, dia kata tak mungkin seseorang itu nak dikatakan muhaddis, nak dikatakan belajar hadis kalau dia tak mengaji Tirmizi ni. Tak boleh. Dia mesti kena belajar. Sebab itulah satu kerugian sebenarnya juga, ataupun satu malang lah juga, jika sistem itu tidak mengaji cara talaqi ni sebenarnya. Sebab ulama-ulama dulu kata dia kena belajar. Kadang-kadang kita mengaji hadis, kitab hadis yang utama tu kita tak sentuh pun, tak tahu pun macam mana. Dia beri satu tajuk, buat begitu, tesis MA, PhD, kitab hadis tu sendiri tak pernah belajar. Tak ada siapa pun yang mengajar. Ini satu kerugian sebenarnya, sebab kita telah lari daripada garisan yang asal, panduan yang asal. Apa kata Syekh Ibrahim? Dia kata kena belajarlah. Bagi beliau di dalam kitab ini terkumpul khazanah ilmu yang amat banyak.
terutamanya di bidang hadis dan fiqh. Selain itu, ia juga memuatkan mazhab-mazhab, yakni aliran-aliran fiqh salaf dan khalaf. Bagi beliau, kitab ini sahaja pun sudah memadai dan mencukupi untuk seorang mujtahid dan seorang muqallid. Kalau seorang mujtahid pun cukup, kitab ini pun sudah memadai. Yang ini sebagai asas lah. Takkanlah mujtahid itu sekadar kitab tu saja, Tapi kitab tu memang kita kata termasuk dalam sukatan lah untuk mereka sebenarnya. Untuk orang yang bertaklid pun sama juga. Kalau dia ikut apa yang ada dalam tu sudah memadai. Tak payah tengok kitab lain. Sebab apa, lengkap kitab tu. Jami' At-Tirmidzi menyajikan kepada para penuntut dan pengkaji fiqh pendapat-pendapat mazhab yang pelbagai. Dengan demikian, kedua-dua bidang ilmu hadis dan fiqh dapat dikuasai tanpa memerlukan seseorang itu merujuk dan berpandu kepada kitab lain. Dia kata, cukup. Sampai begitu dia kata. Seorang tokoh hadis yang terkenal di benua kecil India, Shah Abdul Aziz, telah menyenaraikan beberapa faktor kenapa kitab ini termasuk di antara kitab hadis terbaik. Shah Abdul Aziz ni dia anak kepada Shah Waliullah. Ini anak dia ni. Dalam silsilah sanad kita ni pun, Tirmidzi ke Bukhari ke, mesti ada dia. Mesti ada dia. Kalau di India, aliran hadis ni semua ni sanad dia mesti sampai kat dia. Kalau pecah pun di bawah. Sebelah atas, dia yang terima ilmu hadis ni daripada ayah dia sendiri, Shah Waliullah. Bahkan dari beberapa sudut ia mengatasi kitab-kitab hadis yang lain. Antara faktor yang menjadikan Jami' Tirmidzi sangat istimewa bagi beliau ialah: satu, susunan di dalam kitab ini sangat elok dan hadis-hadisnya tidak berulang-ulang. Itu dia beza. Kalau Bukhari ulang, kadang-kadang sampai 25 kali dia sebut satu hadis. Di sini, sini. Tapi dia ada maksud masing-masing. Semuanya itu tak salah, ada maksud masing-masing. Tapi Imam Tirmidzi tidak begitu. Dia tidak ulang. Dan susunan dia baik, teratur, senang, selesa kita baca. Tidak perlu kita kena sakit kepala lah. Macam Bukhari sakit kepala. Nak faham tak apa maksud dia ini. Banyak perkara kena baca kitab, kena baca, kena kaji, fikir. Imam Tirmidzi tidak, mudah. Tajuk-tajuk dia mudah. Itu antara keistimewaan. Yang kedua, di dalamnya dikemukakan mazahib, ini pendapat-pendapat fuqaha dan mujtahidin, di samping dalil-dalil dan sandaran-sandaran mereka. Dalam Tirmidzi ni dia ada sebut. Berbeza dengan Bukhari, dia tak sebut. Jarang dia sebut. Kalau dia sebut pun pendapat orang yang sependapat dengan dia. Itu cara Bukhari. Yang tak sependapat dengan dia tak sebut. Jadi kita kata, kenapa dia buat begitu? Yalah, kalau nak tengok pendapat orang lain, tengok dia lain lah. Dia nak cerita yang dia tu pun banyak dah. Jadi kalau nak campur dengan orang lain pula, jadi susah lah. Jadi khusus yang dia. Kalau dia bawa pun pendapat orang lain yang sependapat sehaluan dengan dia. Berbeza dengan Imam Tirmidzi, tidak. Dia bawa ini pendapat golongan ini, golongan A, mana pegangannya? Ini. Dia buat tajuk yang lain pula. Ini untuk golongan B. Dalil dia ini. Dia sendiri kadang-kadang tak jelas. Dia sendiri yang mana satu dia pegang. Kadang-kadang tak jelas, tapi banyak tempatnya jelas. Kita boleh tahu dia lebih berkenan dengan yang ini. Adalah cara-cara dia, seperti kita akan bincang lagi nanti. Yang ketiga, kedudukan hadis dinyatakan. Setelah mengemukakan sesuatu hadis, Imam Tirmidzi menyatakan darjat dan kedudukannya, sama ada ia sahih, hasan, dhaif, gharib, mu'allal dan sebagainya. Dia sebut. Itu kelebihan dia. Jadi kepada kita yang tak berapa biasa lagi dengan hadis ini, baguslah untuk jadi panduan. Dia sebut ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis gharib, ataupun lain-lain. Jadi menjadi panduan kepada kita. Dan kadang-kadang dia sebut, kenapa dia ni gharib? Dia sebut sebab ni.
Sebab itulah kitab Tirmizi ini dalam sistem pengajian hadis mula-mula sekali dipelajari. Banyak perkara dalam tu kita dapat. Termasuklah dia ajar kita nak kenal sesuatu hadis tu terlebih dahulu. Dia lah bagi panduan, kata ini hadis gharib, ini hadis mu'allal, yang ni ada cacat celanya. Di mana cacat celanya itu? Dalam sanad ke atau dalam matan hadis itu? Dia akan sebut. Jadi kita pun menarik perhatian kita lah. Nak sampai daripada awal sampai habis tu, kalau kita perhati, banyak jugalah dapatnya. Banyak jugalah. Yang keempat, nama-nama perawi disebut dengan laqab, yang ini nama gelaran ataupun kunyahnya, yang ini nama panggilannya sekali. Tujuannya ialah supaya setiap perawi hadis itu dapat dikenal pasti identitinya. Ini kerana sering kali didapati beberapa orang perawi mempunyai nama yang sama. Dah kalau nama Muhammad tu sama mana? Sama lah. Jadi Muhammad mana satu ni yang meriwayatkan ini? Dia kata Muhammad yang mana gelarannya begini-begini, panggilannya ini. Jadi dia mempermudahkan kepada kita. Dengan menyebutkan kunyah dan laqab, masing-masinglah mereka dapat dibezakan. Dia sebut kalau yang ni bukan yang ni, bukan Muhammad ni, tapi Muhammad ini. Apa buktinya? Sebab guru dia. Guru dia ni. Kalau Muhammad itu guru dia bukan ni, nama sekian-sekian, bukan. Itu dia bagi panduan kepada kita. Memang cantiklah cara dia tu, menarik. Yang kelima, melalui kitab ini keupayaan dan kedudukan perawi-perawi dapat dikenal pasti, sama ada ia boleh dipercayai atau tidak. Dia perkenalkan juga perawi-perawi itu. Kelebihan dan kekurangan mereka juga dapat diketahui apabila Imam Tirmizi mengemukakan pendapat tokoh-tokoh rijal hadis yang mengkredit atau mendiskreditkan mereka. Kita dapat tahu ini orang ni yang mentakdilkannya, yang mengatakan dia ni bagus, dia ni cermat, dia ni teliti, dia ni pula bagus tapi kitab dia tu hangus, terbakar, hilang. Jadi bila kitab dia tu hilang, dia tak berapa ingat. Banyaklah hadis yang dia meriwayatkan berdasarkan ingatan dia tu tersasul daripada yang sebenar. Tapi perawi-perawi yang menerima hadis daripada dia sebelum kitabnya hilang dipercayai. Jadi siapa perawi-perawi yang terima daripada dia ketika kitab dia masih ada? Siapa? Dia bagi tahu ni orang ni. Jadi kalau riwayat orang tu daripada perawi macam tadi boleh dipakai. Tapi kalau riwayat orang lain yang terima daripada dia selepas kitab dia tu hangus, terbakar, ataupun setelah fikiran dia tu bercelaru, dia sudah jadi nyanyuk, tak boleh pakai. Kita nak tahu macam mana? Itu dalam kitab rijal. Dalam kitab rijal, Ibnu Salah, An-Nawawi dan As-Suyuti berpendapat Jami' At-Tirmizi adalah kitab yang amat berfaedah. Dan kerana ia merupakan kitab asas untuk mengetahui dan mengenali hadis-hadis hasan. Kalau nak tahu hadis hasan, inilah asasnya. Tapi hasan dia tu dengan makna lain, tidak seperti hasan yang dipakai oleh kebanyakan ulama hadis. Kita perlu tahu pula apa bezanya hasan dia dengan hasan lain. Kena tahu pula. Kemudian kenapa dia buat gitu? Boleh mengelirukan. Kadang-kadang orang ingat ini Imam Tirmizi kata hasan, jadi dia ingat hasan sungguhlah, yang rendah sikit daripada sahih itu. Padahalnya hadis itu dhaif. Hadis itu dhaif. Jadi kadang-kadang orang yang tak faham, dia marahlah pada Imam Tirmizi. Kenapa kata hasan? Dia tak tahu istilah Imam Tirmizi. Dia tu seorang yang mujtahid dalam bidang hadis. Dia boleh buat istilah dia sendiri. Nak pakailah, tak usah pakai sudah. Jadi bila nak baca kitab dia mesti kena faham cara dia. Jadi hasan dia tu hadis dhaif pun hasan, boleh jadi hasan juga sekiranya banyak saluran dia riwayat. Ada beberapa saluran. Walaupun semua saluran itu riwayat sanad itu dhaif semuanya. Itulah yang dia kata hasan. Kenapa ada yang dia kata hasan tu memang
betul-betul hasan seperti orang lain kata juga. Jadi ini kita nak beza tu susah juga. Susah juga, antara tempat yang rumit lah dalam Tirmizi. Tirmizi lah orang yang mula-mula memperkenalkan hadis hasan dengan makna yang berbeza daripada yang pernah diperkenalkan oleh tokoh-tokoh hadis yang lain. Hasan dia lain daripada hasan orang-orang lain. Hafiz Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi mengisahkan bahawa pernah disebut kitab Jami' At-Tirmizi di hadapan Imam Abu Ismail Abdullah bin Muhammad Al-Ansari ketika beliau berada di Hira. Hira ni mana? Sekarang ni dalam Afghanistan. Hira. Duduk perang situ kan, di Hira tu. Hira tu lah. Dulu tu pusat hadis di sana. Kata beliau, bagi saya Jami' Tirmizi lebih berguna daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Gitu, orang hebat lah, alim besar. Dia kata begitu. Kerana kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu hanya dapat difahami dan diambil manfaat daripadanya oleh orang yang betul-betul alim. Itu pendapat dia. Sedangkan kitab Abu Isa, ini Jami' Tirmizi itu pula mampu difahami dan dicapai ilmunya oleh semua lapisan masyarakat. Itu antara keistimewaan dia. Yang rendah pun boleh faham juga. Tapi kalau Bukhari jangan, pergi ke lain. Kita pergi ke lain, baca dia jadi keputusan macam lain, yang dia tidak nak pun, yang dia tidak maksud pun begitu. Tak kena gaya memang susah. Betul lah dia kata, orang yang betul-betul alim baru dapat ambil manfaat. Tak apalah. Kita tengok lagi tujuan kitab Jami' Tirmizi ditulis. Apa tujuan Imam Tirmizi tulis kitab? Setiap pengarang dia ada maksud dia. Kadang-kadang kita tengok, kenapa banyak sangat ni dalam Tirmizi ni hadis dhaif, banyak nak banding dengan yang lain-lain, sehingga kerana dilihat dari sudut itu, setengah-setengah ulama meletakkan Tirmizi ni rendah. Setengah-setengah ulama kata kitab yang paling tinggi Bukhari, nombor 2 Muslim, nombor 3 Nasa'i, nombor 4 Abu Daud, kalau dalam yang 6 tu lah, nombor 5 baru Tirmizi, di atas sikit daripada Ibnu Majah. Jadi Ibnu Majah tu kan banyak sangat yang maudhu', dia ada maksud dia sendiri juga. Kenapa banyak sangat yang dhaif? Setengah-setengah ulama dia tengok dari sudut banyaknya hadis-hadis yang dhaif, dan juga perawi-perawi yang pendusta pun ada. Yang setengah-setengah ulama kata Dajjal pun dia ada dalam Tirmizi. Kerana itulah mereka letakkan Tirmizi ni atas sikit daripada Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Tapi kalau tengok dari sudut lain, dia ada kelebihan dia sendiri. Bukan dia tak boleh nak kumpulkan hadis yang betul-betul sahih, yang tinggi syarat dia, boleh. Tapi dia sudah tahu, guru dia Bukhari sudah buat dah itu. Nak buat apa lagi? Mengulas saja benda yang sudah ada. Buat jenis lain. Jadi bila guru dia tengok itu, memang lain lah, baguslah. Untuk menimbulkan, orang kata, malakah ataupun keupayaan daya untuk menjadi seorang muhaddis, itu perlu kepada kitab-kitab yang berbagai itu. Bukan sahaja kita perlu tahu hadis yang sahih saja. Bukan begitu caranya. Kita tahu semualah. Yang karut pun kena tahu. Yang karut pun kena tahu. Yang tak masuk akal pun kena tahu. Jadi hafal sajalah, kita kata hafal saja, benda mengaruh. Tapi nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Kan kalau kita hafal kitab-kitab hadis Syiah misalnya, dia ada kitab dia sendiri. Itu hafal karut lah, benda karut. Sia-sia lah kalau nak kira. Tapi nak buat macam mana? Kena tahu golongan ni buat hadis palsu dia sebanyak mana. Kena ingat. Jadi rumit. Barulah jadi muhaddis. Kalau tidak, tak boleh. Kalau hadis sahih saja belajar, tak boleh. Dia kena semua sudut. Boleh dikatakan setiap pengarang kitab hadis mempunyai maksud
dan tujuan tersendiri bila mana mereka membuat keputusan menghasilkan sesebuah karya. Begitulah juga dengan Imam Tirmizi. Beliau juga tidak terkecuali mempunyai motif dan sebab yang mendorongnya mengarang kitab ini. Untuk menghasilkan sesebuah karya yang cukup istimewa, karya itu perlulah ada kelainan. Dia kena ada kelainan. Ia semestinya unik dan tidak berkumpul dalam suatu lingkaran yang sama. Malah jika keunikan dan keistimewaan itu belum pernah diketahui, dihasilkan sepanjang sejarah, atau tidak pernah diketengahkan oleh sesiapa pun sebelumnya, maka ia akan menjadi tinggalan dan warisan yang amat bernilai. Manfaatnya pula cukup besar di kemudian hari. Tengoklah, sampai sekarang ni orang dalam sukatan pengajian hadis secara tradisional, Tirmizi tak boleh tinggal. Bahkan kalau di India dan di Pakistan, di mana sistem pengajian hadis ni kukuh, masih lagi dengan tradisi zaman dahulu, kitab-kitab ni memang dipelajari, mesti, wajib. Dan dia mengajar Tirmizi ni bukan boleh guru biasa, Syekhul Hadis dia. Syekhul Hadis dia mengajar. Sebab apa? Dia nak kupas banyak perkara di dalam kitab Tirmizi itu. Nak banyak perkara yang nak dibincangkan untuk memberi kematangan kepada pelajar-pelajar. Kitab Jami' Tirmizi yang dipersembahkan oleh Imam Tirmizi ini, selain mengumpulkan hadis-hadis yang berbagai-bagai taraf dan kedudukannya, ia juga memainkan peranan utama dalam menerangkan mazhab-mazhab ulama mujtahidin yang terdapat pada ketika itu. Jadi kita tahu sejarah. Kita tahu sejarah. Komitmen Imam Tirmizi ini jelas kelihatan di dalam kitabnya. Apabila setiap pendapat ulama mazhab tertentu dalam sesuatu masalah atau hukum dirangkaikan bersama hadis yang menjadi asas dan dalil kepada pendapat tersebut. Memang jelas. Benda ni daripada awal sampai akhir kita boleh tengok. Kalau dalam bab fiqh lah, kalau dalam bab fiqh, jadi kita boleh tengok ini Syafi'i, ini dalil dia. Kadang-kadang Syafi'i bagi pendapat gini, dia komen tak berapa tepat, dia kata begitu. Sebabnya ini hadis. Dia kira hadis lah, pasal dia muhaddis. Jadi apa asasnya, apa dalilnya, apa sandaran dan pegangan mereka, kita boleh tahu daripada kitab Jami' Tirmizi. Yang mana kalau melalui kitab lain hampir-hampir kita tak dapat pun, tak dapat tahu. Untung kita dapat kitab ni. Ada sebuah kitab ni, orang-orang kemudian buat rujukan, kemudian baru tersebar dalam kitab-kitab lain. Dialah yang ceritanya. Misalnya mazhab Sufyan Ats-Tsauri, mazhab Ishaq bin Rahawai, dan mazhab banyak lagi yang lain-lain, Waqi' bin Al-Jarrah. Mazhab-mazhab yang kita tak pernah dengar, tapi yang dia cerita tu, mana kita boleh percaya. Dan kita tahu juga kalau dia cerita mazhab Syafi'i, sebenarnya dia berdasarkan qaul qadim Syafi'i lebih banyak daripada qaul jadid. Sebab ada anak murid Imam Syafi'i yang lama semasa di Iraq tu, itu yang menjadi rujukan dia, bukan yang baru. Jadi kalau kita tengok dalam Tirmizi, dia kata ini pendapat Syafi'i, banyak juga tempat sebenarnya Syafi'i sendiri, orang-orang Syafi'i pun tak pakai itu. Jadi kita kata macam mana? Kalau kita baca perbandingan qaul qadim dan qaul jadid Syafi'i, baru kita tahu rupanya dia maksud itu qaul qadim. Dalam hal ini Imam Tirmizi ada metodnya yang tersendiri. Beliau telah memilih jalan tengah di antara kaedah penulisan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ulama-ulama serta para pengkaji hadis melalui pengamatan dan pengalaman telah membuat sebuah kesimpulan bahawa tidak mungkin bagi seseorang itu memahami apa yang dikehendaki Imam Bukhari tanpa terlebih dahulu bertungkus lumus mempelajari dan mengerti metodologi penulisannya. Memang Bukhari payah, mesti kena ikut cara dia dulu, kena ikut kaedah-kaedah dia. Antara matlamat utama Imam Muslim menulis kitab sahihnya pula ialah untuk memberitahu bahawa hadis-hadis sahih yang menjadi pegangan umat Islam itu banyak turuknya, yakni saluran riwayatnya banyak. Bila banyak,
meyakinkan kita, sebab bukan satu orang cerita, ramai. Kalau macam Bukhari, dia bagi satu yang tinggi tu, satu. Imam Muslim, dia buat bagi banyak. Dia nak ceritanya yang Muslim kemukakan satu tu sebenarnya banyak lagi yang lain. Itu faedahnya. Imam Bukhari tak buat begitu. Sebab dia nak cerita benda lain. Imam Bukhari nak mengajar kita bagaimana cara mengistimbab, menyimpulkan pengajaran ataupun fiqh daripada hadis. Macam mana cara kita nak simpulkan sesuatu daripada hadis. Itu sebenarnya tujuan dia. Dia bukan nak cerita banyak saluran hadis yang sahih itu. Itu bukan kerja dia. Jadi kekurangan itu Imam Muslim tampung. Imam Muslim anak murid dia juga. Imam Muslim tampung. Dia cerita yang sahih, yang tinggi syaratnya ni bukan satu saluran saja, banyak. Kalau begitu, meyakinkan kita lah. Jadi agama yang kita terima, amalan yang kita terima, daripada wuduknya sampai kepada batal wuduknya dan lain-lain lagi, ini bukan satu saluran riwayat yang kita terima. Banyak. Itu kita dapati dalam Muslim. Secara tidak langsung kitab beliau itu menjadi terlalu terperinci, kerana setiap turuk hadis tersebut akan dikemukakan oleh beliau. Jadi kalau ada satu perkataan saja yang berbeza daripada yang dahulu, yang berbeza ni kerana saluran lain, dia akan sebut semua saluran itu. Nak ceritakan perbezaan satu saja perkataan dalam hadis yang telah sebut sebelum itu. Misalnya Muslim dia sebut mamta'ara, mabtahara. Ni setiap satu dia kemukakan sanad dengan lengkap. Jadi menjadi panjanglah ceritanya. Nak ceritanya satu perkataan saja yang berbeza. Satu perkataan saja yang berbeza. Jadi kita boleh tahu juga siapa yang sebut perkataan macam ni, yang sebut macam ni siapa, daripada guru mana dia ambil itu. Sebab itu dia bagi sanad yang cukup lengkap. Itu beza Muslim dengan Bukhari. Walaupun Imam Abu Daud juga menghasilkan kitab yang menekankan sudut dalil bagi fuqaha, namun setakat itu sajalah persamaannya dengan kitab Imam Tirmidzi. Tidak disebut di dalam kitab Sunan Abi Daud nama-nama fuqaha yang terlibat dalam sesuatu topik yang diperbincangkan. Dia tak ada sebut. Dalam Abu Daud tak ada. Tapi Tirmidzi dia sebut. Itu beza. Sama ada dari kalangan sahabat, tabi'in atau imam-imam mujtahidin lainnya. Imam Abu Daud tak sebut. Dia cuma cerita dalil bagi masing-masing mazhab. Itu saja. Tetapi tidak demikian halnya dengan Jami' Tirmidzi. Keseluruhan nama-nama dan individu-individu yang berkaitan telah disertakan bersama oleh Imam Tirmidzi. Dengan itu kitab Jami' Tirmidzi telah muncul sebagai salah satu sumber rujukan dan kitab penyelidikan terpenting bagi umat Islam. Sebab itu orang tak tinggal Tirmidzi. Banyak perkara yang kita dapat panduan dan bimbingan daripada kitab ini untuk terus mendalami kitab-kitab hadis yang lain. Jadi ulama-ulama dia kata belajar kitab 6 ni cukup dah. Sungguh betul. Kalau nak baca semua kitab dengan guru, banyaklah kitab hadis macam yang kita sebut tadi tu. Musnad saja tu berapa? Takkanlah Musnad Imam Ahmad yang sekarang ni orang kumpul sampai 50 jilid tu kita nak menghadap guru nak baca dah. Berapa tahun nak boleh habis? Itu Musnad Ahmad saja. Musnad yang lain-lain lagi banyak lagi. Jadi sebenarnya bila ikut cara sistem yang betul, belajar 6 buah kitab ini ataupun lebih sikit, Muwatta Imam Malik, beberapa lagi yang lain, sudah cukup. Dia baca kitab mana pun, kalau dia belajar dengan betul, dia akan boleh faham dan tak melencong. Tapi kalau yang 6 ni pun tak belajar, macam mana? Yang 6 ni, yang asas ni pun tak belajar. Yang 6 ni bukan lebih dia kerana mengumpulkan hadis sahih lebih daripada kitab-kitab lain, tidak. Bahkan Sunan Darimi jauh lebih sahih lagi daripada Tirmidzi. Tapi kenapa tak pilih dia? Sebab ini nak melengkapkan, nak menjadikan seseorang pelajar hadis itu muhaddis. Bukan semata-mata nak terima, nak ijazah gitu saja. Semestinya kena ikut. Itu
kitab yang dipilih oleh ulama dahulu. Setengah-setengah orang dia kata kitab inilah yang 6 inilah yang paling sahih dalam Islam kalau hadis. Tak betul tu. Banyak lagi yang lain yang lebih tinggi kedudukannya, macam Al-Muntaqa karangan Ibnul Jarud, itu tinggi. Kitab Imam Tahawi Mushkilul Athar apa semua tinggi. Tapi kenapa tak belajar? Sebab kalau nak belajar tak habis. Kan dalam kita belajar ni buku banyak, buku matematik, buku sains ke banyak. Tapi yang dijadikan sukatan tu kan terpilih, ada yang terpilih. Kalau belajar cara ni cukup. Tapi kalau kita belajar ikut rasa saja, segala buku sains nak baca susah macam tu. Dia mesti kena ada sukatan dia, silibusnya. Jadi ini silibus yang dibuat oleh ulama. Sebab itu orang-orang yang ikut cara macam ni dia berjaya. Sebab kena cara. Benda ni kalau tak kena cara tak jadi. Banyak pun banyak sajalah, boleh bilang sajalah banyak. Kemampuan sejauh mana yang kita dapat bila kita habis baca, itu yang lebih penting sebenarnya. Antara tujuan Imam Tirmizi mengarang kitab Jami'-nya ialah mengumpul turuk, iaitu saluran-saluran riwayat yang banyak dengan cara yang paling ringkas. Dengan melakukan demikian, Imam Tirmizi telah meninggalkan suatu kaedah yang cukup bernilai dalam mengenal pasti hadis-hadis yang mempunyai intisari yang sama, tetapi diriwayatkan oleh perawi yang berlainan. Tujuan Imam Tirmizi hampir sama dengan tujuan Imam Muslim dalam hal ini, akan tetapi caranya berbeza sekali. Pada ketika Imam Muslim bertungkus lumus mengemukakan sesuatu hadis dengan perawi-perawinya yang berlainan, menjadikan sesuatu topik perbincangan panjang lebar dan berjela-jela, Imam Tirmizi pula mengemukakan hanya satu hadis dan kemudian menggunakan satu istilah yang mengisyaratkan kepada wujudnya hadis yang sama atau hampir sama maknanya, tetapi melalui tarik, yakni saluran riwayat yang berlainan. Istilah yang digunakannya ialah wafil bab. Ini kita akan jumpa bila kita masuk kitab Tirmizi itu, kita akan jumpa. Dia cerita satu hadis kan, satu hadis. Lepas tu dia hujung tu dia kata wafil bab an, misalnya kita kata satu hadis yang dia kemukakan itu dia ambil daripada Anas bin Malik dengan sanadnya cukup. Lepas tu dia di hujung dia tidak akan tulis wafil bab an Abi Hurairah wa siapa lagi kita kata, banyak lagi sahabat-sahabat yang lain, Aisyah dan sebagainya. Kadang-kadang 5, kadang-kadang 10 orang dia sebut. Mana hadis yang sama atau lebih kurang sama dengan itu kandungannya, isinya, diriwayatkan juga oleh orang-orang ni. Kemudian daripada setiap orang sahabat, daripada Aisyah tu pula berapa banyak pula anak murid dia. Daripada kita kata Abu Hurairah berapa ramai. Jadi itu kita tengok di lain pula, kitab lain pula, ulama buat kitab lain pula untuk bahas wafil bab itu saja. Itulah sebab Hafiz Ibn Hajar tulis Al-Lubab namanya, fima qala Tirmizi wa fil bab. Yang Imam Tirmizi kata wa fil bab tu daripada orang ni duduk di mana, macam mana sanad dia, apa lafaz dia yang sebenarnya. Satu kitab pula. Yang terbaru kalau dalam bab ni adalah salah seorang guru saya semasa di Pakistan itu, Maulana Dr. Habibullah. Dia mati kena tembak, Syiah tembak. Kitabnya nama Kashfun Niqab amma qala Tirmizi wa fil bab. Ini cerita fil bab tu saja 5 jilid. Jadi dia cari di mana. Tapi Syiah bunuh dia. Sebab dia sana kan, dia tak boleh tengok ulama-ulama Islam ni dia tak tenang. Kena bunuh. Beberapa orang yang mati sekali dengan dia, sama-sama dia. Dia bunuh bukan pistol sana, machine gun, bom. Dia bukan bunuh guna pistol. Tak. Kalau pistol tak pasti lagi mati. Dia nak pasti mati. Jadi itu yang terbarulah. Dia ni menantu kepada Maulana Banuri, pengasas Jami'atul Ulum Al-Islamiyah, tempat saya belajar dulu. Dia ada tulis kitab tentang filbab Tirmizi ini. Jadi ringkas saja Imam Tirmizi isyarat di situ.
Sedangkan berapa luas pula, berapa banyak ilmu di situ. Yang kita kena tahu, kena tengok kitab yang lain pula. Yang dahulu Hafiz Ibn Hajar sudah tulis. Misalnya selepas mengemukakan satu hadis di bawah sesuatu bab yang diadakan, Imam Tirmizi berkata, wa fil bab an Abi Sa'id wa Jabir, dan lain-lain lagi. Kalau ada dua orang, kadang-kadang dia sebut seorang, kadang-kadang banyak dia sebut. Maknanya hadis yang sama itu, sama ada lafaznya betul-betul sama, ataupun ada beza lafaznya, tapi makna dia sama, kandungan dia sama, diriwayatkan juga oleh orang ni. Jadi dia isyarat. Sekurang-kurangnya dalam kepala kita bukan seorang saja sahabat yang tahu hadis ini, tapi beberapa orang. Jadi kita nak tahu lagi di mana, dalam kitab mana tu riwayat daripada Abu Sa'id itu. Untuk kita sekarang itu sudah ada kitab, dalam kitab mana? Kalau orang zaman dahulu susah lagi, dia tak ada kitab. Jadi kita nak dapat macam mana ni riwayat Abu Sa'id, dia kena pergi menjelajah, mengembara, yang duduk di Iraq sampai ke Mesir, pergi sampai ke Rata, pergi nak cari hadis Abu Sa'id ni, mana sanad dia, dan lafaz dia yang tepat macam mana. Satu kerja lah. Sebab tu kata luas bidang hadis ni, memang luas. Dengan kata fil bab itu, beliau sebenarnya mengisyaratkan kepada wujudnya hadis-hadis lain yang juga ada kaitan dengan bab yang sedang dibicarakan. Hadis-hadis itu mungkin boleh ditemui di dalam kitab beliau sendiri, kadang-kadang dalam kitab dia, kadang-kadang yang dia isyarat lepas tu ada, lepas tu dalam kitab beliau sendiri atau di dalam kitab-kitab hadis yang lain. Menerusi pendekatan ini, keistimewaan khusus yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim juga boleh diperolehi di dalam Jami' Tirmizi, tetapi dengan cara yang cukup ringkas. Itu beza dia. Kalau Tirmizi berjela-jela, kalau Muslim berjela-jela, panjang sangat. Dia tidak, dia dalam bentuk isyarat. Tapi isyarat dia tu, kalau nak kumpulkan isyarat dia, nak bincang isyarat dia tu, kena jadi kitab lain pula. Keistimewaan dan kelebihan yang ada di dalam kitab ini lebih menonjol bila mana Imam Tirmizi menarafkan setiap hadis yang dikemukakannya. Tidak dapat dinafikan usaha ini adalah sesuatu yang cukup bermanfaat kepada para penuntut dan pengkaji hadis. Bukan sekadar itu sahaja, apabila sesuatu hadis itu tidak sahih, maka Imam Tirmizi akan menerangkan punca kenapa ia dikatakan tidak sahih. Kenapa? Itu yang bagusnya, menarik, yang tidak ada di dalam kitab hadis yang lain. Contohnya, Imam Tirmizi akan melabelkan sesuatu hadis dengan gharib kerana di dalam sanad hadis itu terdapat seorang perawi yang dianggap dhaif oleh beliau. Kaedah yang digunakan pakai oleh Imam Tirmizi ini secara tidak langsung melatih dan membiasakan mereka yang baru menceburkan diri di lapangan pengajian hadis dengan taraf dan kedudukan seseorang perawi. Itu faedahnya. Dia sebut ini perawi, ini gharib. Kadang-kadang gharib itu bukan dengan makna dhaif, dia pakai juga gharib dengan makna tafarrud perawi saja. Mana perawi itu tidak ramai, ada seorang saja perawi, tapi perawi itu orang baik, kukuh. Jadi kalau macam itu dia tidak dhaif walaupun gharib. Kalau gharib dengan makna dhaif, biasanya Imam Tirmizi akan sebut. Sebab orang ni, bila kita tengok orang tu dipertikaikan oleh ulama, dikatakan begini, isyarat kepada dhaif lah, kedhaifannya. Antara ciri khusus yang menjadikan kitab ini lebih istimewa ialah adanya pendedahan oleh Imam Tirmizi tentang mazahib fuqaha dan dari kalangan sahabat. Misalnya menyentuh kemaluan, tak kira lelaki ke perempuan ke, yang ni kata batal lah sembahyang, yang ni kata tidak batal. Jadi yang kata batal tu dia senaraikan dari kalangan sahabat lagi. Dia bukan cerita Syafi'i ke Hanafi ke, tidak, daripada sahabat lagi. Yang kita tahu kemudian, misalnya Hanafi kata tak batal, Syafi'i kata batal. Jadi adakah ini hukum ni baru bermula dengan Imam Mujtahid? Sebelum itu tidak ada. Sebenarnya sejak sahabat lagi sudah ada. Dia sebut senarai, ini sahabat ni kata tak batal, sahabat ni kata pula batal. Dia sebut sahabat tabi'in. Jadi kita nampak kesinambungan itu. Bukan benda ni diada-adakan semata-mata berdasarkan ijtihad dan fikiran orang kemudian. Bukan.
Bahkan mereka ada sandaran dan rujukan orang-orang yang sebelum mereka. Jadi kita dapati kukuh, kemas. Tabi'in dan tabi'in tabi'in. Lebih dari itu, mazhab-mazhab ulama di negeri-negeri tertentu, bahkan di kawasan-kawasan tertentu juga ada disenaraikan. Ini pendapat orang Mesir, kata dia. Ini pendapat orang Syam. Disebut. Ini pendapat ahli Kufah, orang Kufah. Faedah yang diperolehi daripada pendedahan seperti itu ialah kita dapat mengenal pasti dan mengetahui apakah perbezaan asasi di antara satu mazhab dengan satu mazhab yang lain. Di samping dapat juga mengetahui perkembangan fiqh di sudut sejarahnya. Itu banyaklah faedahnya. Benda ni tak dapat dalam kitab lain, tak ada. Itu istimewa. Tidak terhenti setakat itu sahaja, Imam Tirmizi pergi lebih jauh lagi, di mana beliau menyenaraikan dan memperkenalkan kepada kita mazhab-mazhab yang tidak lagi diamalkan oleh umat Islam masa kini. Jadi mazhab yang kita kata telah pupus ni, cuma ada dalam kenangan saja, dalam sejarah. Nak kata orang beramal dengannya, tak boleh nak sebut orang situ ke berapa ramai, tak ada. Kita dapat tahu juga. Tapi kadang-kadang yang macam ni, kadang-kadang lah, bukan semua, kadang-kadang kita dapati satu masa lebih sesuai pula itu. Yang ditinggalkan itu lebih sesuai. Itulah pentingnya dia kena ada. Kemudian orang kemudian boleh kata, oh dulu Imam Tirmizi ada sebut yang berpendapat macam ni orang ni. Tapi pendapat itu tidak popular satu ketika dahulu. Mungkin satu masa orang nampak ini yang pula yang sesuai. Jadi kita tidak meraba-raba kata. Tapi bahkan kita tahu ini ada ni orang yang salah seorang mujtahid dahulu yang berpendapat begini. Di mana, siapa yang sebut? Imam Tirmizi. Itu faedahnya. Sebagai contohnya, mazhab Al-Auza'i dia sebut, Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq bin Ibrahim Al-Marwazi dan lain-lain. Pemerincian sebegini amat sukar ditemui di dalam kitab-kitab lain. Ia jelas merupakan pesaka Imam Tirmizi yang sangat besar dan sangat bermakna kepada umat Islam. Dengan segala keistimewaan yang terbuku di dalam kitab Jami' At-Tirmizi itu, tidak syak lagi ia merupakan salah sebuah karya terbaik pernah dihasilkan dalam sejarah penulisan kitab umat Islam. Sebab itulah kitab ini diakui dan disanjung tinggi di mana-mana pun. Tak ada siapa pun yang benci kepada Tirmizi. Tak ada. Kalau kita tengok mazhab kan, mazhab ni di sini saja ada, mazhab ni di sini saja, bukan semua. Tapi kalau Tirmizi semua rujuk. Mazhab mana pun rujuk kepada Tirmizi. Jadi itu satu pesaka yang dia tinggalkan itu umum manfaatnya untuk semua umat. Dan benda ni dapat kita saksikan, dapat kita pelajari bahkan. Sekarang ni kita nak mulalah, kita kata nak belajar kitab Tirmizi itu. Tapi terlebih dahulu eloklah kita tahu apa dia, beza dia, perbandingannya dengan kitab-kitab lain, apa istimewanya, apa yang tidak ada dalam kitab lain ada dalam kitab ini. Barulah kita jadi rasa bersungguh nampak keistimewaan dia. Jadi itulah, rasanya sudah pukul 10.30, mungkin kita boleh bincangkan sikit. Kemudian di sini mazhab Imam Syafi'i pula. Apa mazhabnya? Jadi rasanya ini panjang pula. Hanya setakat itulah dulu untuk malam ini. Kalau kita baca pun pukul 11 tak habis lagi ni. Jadi rasanya setakat itulah dulu untuk kali ini. Wallahu a'lam.
Setakat ini kita ada ni dua soalan. Sebenarnya dua kertas lah. Soalannya banyak. Soalannya yang pertama ni 4 ada. Yang pertama, adakah Imam Tirmizi merupakan seorang mujtahid mustaqil dalam ilmu fiqh, atau adakah beliau seorang syafi'i seperti yang dikatakan? Jadi kita tak sempat baca malam ni. Kalau tidak, terjawab dah sini. Kalau tidak terjawab ni kan, mazhab Imam Tirmizi. Secara ringkasnya, insya-Allah 2 minggu akan datang kita akan bincang ini. Untuk secara ringkas dahulu, bagi saya mengatakan tidak, Imam Tirmizi ini memang mujtahid mustaqil atau mujtahid mutlak, seperti gurunya juga Imam Bukhari. Sebab pada masa itu ramai sangat mujtahid ini. Ramai sangat. Dan apa yang saya sebutkan di sini dalam risalah ni, muka surat 15 sampai 16 itu gitulah. Lebih ke situlah. Tapi adalah orang yang berpendapat kata dia ni Syafi'i, ada yang kata Hambali, macam-macam. Sebenarnya itu bagi saya tidak tepat. Cuma kerana semata-mata kebetulan dia serupa, sama dengan pendapat Syafi'i, maka kita katakan Syafi'i itu tak tepat. Bagaimana dengan yang dia serupa dengan imam yang lain pula? Dan dia ada istilah sendiri, ada istilah sendiri yang saya bincangkan di sini. Istilah dia, iaitu istilah ashabuna. Jadi isyarat kepada golongan ahlul hadis, ataupun muhaddithin, ulama hadis. Mereka ni umumnya tidak terikat dengan mana-mana mazhab dan berijtihad sendiri. Memang kalau kita nak kira pun dari segi kelayakan pun, orang-orang yang berijtihad, imam-imam besar lah, imam-imam mujtahidin itu, mereka mahir, mereka banyak menguasai hadis. Jadi sama juga dengan Imam Tirmizi. Yang kedua, benarkah terdapat beberapa qaul para a'immah fiqh yang disebut oleh At-Tirmizi, yang disebut oleh Imam Tirmizi, seperti qaul Malik dan Ahmad? Namun qaul tersebut tiada atau tidak terpakai dalam mazhab mereka. Sebahagiannya betul lah begitu. Sebahagiannya betul. Yang dia sebut seperti saya kata tadi, dia sebut biasanya kalau Syafi'i, qaul qadim Syafi'i. Itu yang dikemukakannya. Jadi kita tak boleh kata apa kat dia, sebab yang dia terima secara yakin ialah berdasarkan riwayat-riwayat daripada murid-murid Syafi'i yang mengembangkan qaul qadimnya. Itulah yang dia cerita, yang sampai kepada dia. Dia tidak sebut misalnya Imam Abu Hanifah, tak pernah sebut. Tapi dia isyarat dengan ahli Kufah sahaja. Itu maksudnya kebanyakannya ialah mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi tidak semesti bila dia kata ahli Kufah tu Imam Abu Hanifah juga. Ada kalanya tidak, orang lain. Sebab apa? Bila kita kaji dalam mazhab Hanafi, tak ada pun yang berpendapat begitu. Jadi dia kata ahli Kufah tu ada kalanya orang lain, seperti Waqi' bin Al-Jarrah misalnya. Jadi itu kena perhatilah. Jangan kita kata Imam Tirmizi menukilkan pendapat seseorang ulama tu pendapat yang terakhir, pendapat yang disepakati. Tak mesti begitu. Sama juga dengan pendapat Ahmad, Malik, apa semua ni. Sebenarnya bukan Tirmizi saja yang buat begitu. Dalam mazhab itu sendiri, mazhab Ahmad itu sendiri, misalnya dalam kitab Al-Insaf, kitab besar dalam mazhab Ahmad itu, dia sebut kadang-kadang sampai 5 pendapat Imam Ahmad. Cuma kita nak tahu yang manakah yang muktamad dan yang dipakai dalam mazhab tu. Kita kena tengok mazhab tu lah sendiri. Imam Tirmizi cuma, ni orang-orang macam Imam Tirmizi lah, cuma secara kasar. Kalau kita kaji, tengok dalam mazhab tu adalah salah satu pendapat Ahmad yang disebutkan oleh Tirmizi itu ada sebagai salah satu kata-kata Imam Ahmad. Bukan dia mengumpul, sebab kitab ni bukan nak kumpulkan pendapat seorang-seorang imam, tidak, bukan maksud tu. Memang benar, maknanya dia tidak terpakai, ada kalanya begitu.
Tapi kalau kita tengok dalam kitab mazhab tu sendiri, betul apa yang dia sebut itu. Betul. Mana itu salah satu pendapat yang dikemukakan oleh imam berkenaan lah. Yang ketiga, benarkah semua hadis dalam Jami' Tirmizi itu diamalkan oleh para salaf, termasuk hadis-hadis dhaif? Ini tak benar. Tak benar. Jadi kalau dhaif itu tak ada siapa pun yang pakai. Yang pakai dengan arti untuk apa? Untuk apa? Kita kena tengoklah. Jadi kalau pakai itu, hadis itu tidak dhaif sangat, pakai itu pakai setakat mana? Hadis mana? Jenis mana? Kena tengok dulu. Kena tengok dulu. Kalau akidah misalnya, hadis dhaif, mana boleh? Tak ada siapa pun yang pakai. Tapi kalau hadis tentang fadail, mungkin ada lah yang pakai. Itu betul. Jadi kalau kita kata diamalkan oleh para salaf secara umum gitu, walaupun hadis-hadis dhaif, benar juga. Tapi dalam bab mana, kena ada perincian di situ. Bukan untuk semua perkara. Bukan dalam perkara hukum. Tak ada. Mereka memang ada sistem dia. Sistem tu boleh dikatakan sama lah, diguna pakai oleh semua. Yang keempat, bolehkah beriktimad dan bertaklid kepada semua darjat hadis yang diberikan oleh Tirmizi? Tak boleh. Tak boleh. Tapi secara umum, secara kasarnya boleh. Tapi nak kata tiap-tiap satu yang Imam Tirmizi kata ini sahih, maka mesti sahih, jangan lagi. Di sini pun saya ada bincang. Kalau yang Imam Tirmizi saja kata sahih, tapi ada yang lain-lain pertikaikan, lebih ramai yang pertikaikan, kita akan anggap itu tidak sahih. Tapi kalau yang Tirmizi kata sahih, orang lain juga kata sahih, itu jarang. Jarang yang Imam Tirmizi kata sahih, orang-orang lain juga kata sahih, sebenarnya dia tidak sahih. Jarang sekali. Kalau nak ada pun yang dia kata sahih tapi sebenarnya tidak sahih, itu yang tidak disepakati, yang dia sendiri saja. Itu kita hati-hatilah, tengoklah. Tapi secara umumnya, kalau dia nak hukum sahih tu mengikut kaedah lah. Mengikut kaedah lah, seperti yang dipakai oleh umum ulama. Tapi di sini ada nanti bab akan datang, mana babnya. Ni muka surat 17 misalnya, kedudukan jarh dan ta'dil yang dilakukan oleh Imam Tirmizi. Itu kita akan sampai nanti. Setakat ini ada di situ, misalnya pada muka surat 19 saya bincang. Jadi kalau ada orang kata dalam Tirmizi ni semua sahih, memang ada pun, tapi pendapat itu tidak tepat. Itu saya bincangkan muka surat 19. Akan datang insya-Allah kita akan bincang dengan lebih terperinci lah. Jadi nak kata kita nak bergantung, nak pakai semata-mata dengan Tirmizi kata, tak boleh lagi. Sebab kita kena bercermat dalam masalah ni. Kena bercermat. Dia soalan ni banyak tapi saya tak sempat masa ni. Saya akan pilih yang mana berkaitan dengan Imam Tirmizi lah. Berkaitan dengan Tirmizi. Assalamualaikum, saya dengar Hasan menurut Imam Tirmizi juga boleh jadi maudhu'. Benarkah? Benar. Benar. Bahkan ada yang dia kata sahih pun, tapi jarang. Tapi kalau yang dia kata Hasan itu banyak. Maudhu', memang maudhu'. Itu kita akan bincang akan datang.
Dan apabila dalam kitab Tirmizi itu sendiri banyak. Adakah Imam Tirmizi tidak menggunakan istilah dhaif untuk sesuatu hadis? Ada juga. Tetapi yang lebih banyak dia guna istilah gharib. Cuma dalam perbincangan dia, perbahasan dia akan sebut juga dhaif gitu. Cara solat hajat menurut sunnah. Solat hajat menurut sunnah, tak ada apa, buat macam sembahyang biasa lah. 2 rakaat misalnya. Tak berjemaah. Tak, apa ni maksudnya nak tanya jemaah ke atau macam mana? Kalau sembahyang 2 rakaat itu, ada pun khusus baca ayat kursi, itu tak ada. Itu tak ada. Bacalah yang mana-mana pun tak apa, seperti sembahyang yang lain, macam itulah mengikut sunnah. Kemudian dari segi berjemaah, itu masalah khilaf lah, masalah khilaf. Paling kuat, dalil yang paling kuat orang yang mengatakan sembahyang sunat hajat ni dengan berjemaah ialah hadis dalam Bukhari dan lain-lain yang ada sebut, iaitu Nabi SAW pergi bersembahyang di rumah sahabatnya yang bernama Itban. Dia tu Itban tu Nabi SAW sembahyang. Itu dikatakan solat hajat. Tapi sebenarnya itu tidak diletakkan di bawah tajuk solat hajat. Tak ada. Di bawah solat hajat tak ada. Kalau ada dalam Tirmizi apa tu semua dhaif. Dhaif. Tidak, dalam Bukhari itu tidak diletakkan di bawah tajuk sembahyang hajat. Cumanya difahami. Difahami macam mana? Dia ajak Rasulullah SAW, minta Rasulullah pergi ke rumahnya untuk Rasulullah sembahyang, sebagai tanda, sebagai tempat yang dia nak selalu sembahyang di situ. Itulah hajatnya kira-kiranya. Difahami saja. Begitu. Jadi Rasulullah SAW pun pergi. Bila pergi, Rasulullah tanya, kamu nak sembahyang di mana? Saya sembahyang mana? Jadi sini, dia kata di sini. Rasulullah pun sembahyang. Jadi dia pun ikut. Itu berjemaah lah. Jadi itulah kira-kiranya hajatnya. Sekadar itu sajalah. Sekadar itu. Itu yang paling sahih. Dan kalau kita nak pakai secara kesimpulan lah, boleh lah. Itulah, sekadar tu lah. Ustaz, masa tu waktu duha yang sujud selepas salam tu, sujud selepas salam. Sujud macam mana selepas salam? Dia dah bagi salam, maknanya lepas tu dia makin dia tambah lah, dia baca doa, lepas tu dia sujud. Macam tu. Untuk sembahyang hajat lah, dia bagi salam baru dia sujud. Sujud untuk apa tu? Doa tu, doa lah. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Iya ke? Tak ada. Dia seperti biasalah sujud. Masa sujud lah, selepas rukuk sujud. Begitu. Benarkah ada dalil Rasulullah SAW sujud lama sebelum tahiyat akhir dalam solat fardu atau sunat? Itu ada. Tapi dalam sembahyang sunat. Dan kalau kita nak berdoa pun eloknya di situlah. Tapi bukan khusus sebenarnya. Dalam sujud-sujud lain pun boleh. Sujud-sujud lain pun boleh. Tapi biasanya sujud akhir. Kita sembahyang sendiri. Kalau sembahyang dengan orang ramai tak usahlah buat begitu. Yang ketiga, minta Ustaz hurai tentang pandangan yang mengatakan memegang kemaluan tidak batal. Panjang nak cerita tu. Dia ada bab nanti Imam Tirmizi buat bab. Cuma secara ringkas secara ringkas, memang benda ni khilaf. Di zaman sahabat lagi khilaf. Antara yang berpendapat menyentuh kemaluan ini tidak batal air sembahyang ialah Sayyidina Ali Ibnu Mas'ud. Ini tak batal kalau sentuh. Sebab dia kata ini anggota, salah satu anggota kita. Macam saya pegang telinga saya pegang hidung saya. Dia kata begitu. Tak batal. Tapi macam Sayyidina Umar dan ramai lagi yang lain mengatakan batal. Jadi ada Imam Tirmizi, cara dia akan bawa kedua-dua. Kedua-duanya. Jadi itulah secara ringkasnya. Tapi macam Imam Bukhari, dia berpendapat tak batal juga. Imam Bukhari berpendapat tak batal kalau sentuh kemaluan. Cumanya
Untuk apa sentuh tu? Untuk apa? Jadi kalau sentuh tu sampai keluar air mazi misalnya, itu lain cerita. Sudah batal dah air sembahyang. Kerana keluar air mazi, lain. Bukan kerana sentuh saja. Kalau kita tengok dalam mazhab ni pun dia ada khilaf juga. Dalam mazhab Syafi'i sendiri pun dia kata kalau sentuh tu kemaluan budak kecil, lain. Ada yang kata tidak batal, ada yang kata semua batal. Jadi macam-macam pendapat. Ini masalah fiqh. Tak jadi masalah berbeza tu di situ. Kita kena terbuka lah. Cumanya setengah-setengah orang dia kata kalau dia tu macam tu, kita ni mazhab kita, pandangan kita tak boleh batal. Dia jadi imam, dia telah pegang dah. Jadi dia tak batal. Jadi macam mana sembahyang kita? Jawabnya mudah saja. Dia mengikut apa yang difahami oleh imam. Kalau di sisi dia tidak batal, tak ada jadi masalah, kita tunggu sajalah. Walaupun di sisi kita batal. Kecuali kalau kita tengok terang-terang, mungkin terganggu juga perasaan kita tu. Sekadar tu ya sebenarnya. Sebenarnya tak ada apa, kita tengok dah dia. Bukan sentuh kemaluan saja, sentuh-sentuhan antara lelaki dengan perempuan pun sama. Ada khilaf. Ini saya kurang faham sikit ni soalan ini. Mohon Maulana penjelaskan tentang apa yang kita boleh sandarkan ia adalah sebagai takdir. Ini sebenarnya tidak kena mengena dengan sini kan. Apa yang boleh kita katakan sebagai takdir, dan apakah sikap yang perlu ditunjukkan terhadap takdir yang buruk? Ini masalah takdir lah ni. Sebenarnya ya, segala-gala yang berlaku itu takdir. Segala-gala yang berlaku adalah takdir Allah Subhanahu Taala. Jadi tak adalah kita kata yang mana yang boleh. Itu mungkin maksudnya lah, kalau saya tidak silap. Yang mana kita boleh sandarkan sebagai takdir, semuanya kita kena sandarkan sebagai takdir. Tak ada kecuali yang ini saja boleh kita katakan takdir. Tak ada, semua baik buruk adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hakikatnya. Cuma kita berasa yang baik, yang kita berasa yang buruk itu tak sesuai, kita nak sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perasaan kita. Itu perasaan kita. Jadi perbincangan tentang ini pun panjang, mengambil masa cukup. Takdir itu takdir apa pula? Banyak bincangnya. Jadi saya rasa kita tidak nak panjang lagi lah di sini. Sekadar itulah. Allahu a'lam. Soalan satu, sejauh mana kesahihan hadis pengkhususan surah Al-Kahfi dengan hari Jumaat? Saya ada baca satu artikel mengatakan hadis tersebut mungkar. Yalah, ada beberapa pendapat ulama. Ada yang kata begitu, ada yang kata boleh pakai dah macam tu. Boleh pakai dah. Sekadar itulah. Jadi bagi saya lah, kalau ada beberapa pendapat itu, pilihlah yang mana. Tak jadi masalah. Asalkan ada hadis itu di dalam hadis yang sahih, tak jadi masalah kita nak pakai. Tapi kalau orang tu boleh tahqiq dengan lebih teliti lagi, sehingga dia boleh kata hadis itu sebenarnya tidak sahih, termasuk dalam kategori mungkar ke ataupun lain-lain, itu hak dia. Kalau dia boleh kaji. Tapi secara umumnya kita kata hadis ini boleh dipakai. Sekadar itulah. Sebab ada dalam banyak hadis sahih. Soal ada orang yang pertikaian, itu kita hormat, tak apa. Yang kedua, apakah kaedah untuk menaikkan hadis dhaif ke tahap hasan berdasarkan riwayat-riwayat yang banyak? Apa kaedah untuk menaikkan hadis dhaif ke tahap hasan berdasarkan riwayat-riwayat yang banyak? Ini macam pertanyaan, dia buat tanda tanya. Apakah kan? Apakah kaedah gitu maksudnya? Ni apa saja ni? Dia maksudnya macam mana ni? Apa kaedah untuk menaikkan hadis
dhaif ke tahap hasan berdasarkan riwayat-riwayat yang banyak, tanda tanya. Itu tak berapa apa maksudnya. Jadi maksud di sini yang saya sebut tadi, bagi Imam Tirmizi hasan itu dia selalu dia guna beberapa hadis dhaif, ada sanad banyak tapi semuanya dhaif, bagi dia hasan. Tapi kalau bagi orang lain tak boleh kata hasan macam tu. Tak boleh kata hasan, kecuali ada satu hadis yang asasnya hasan. Yang lain-lain ni dhaif ni, dia boleh jadi hasan li ghairi. Itu orang lain pun terima kalau macam tu. Tapi kalau langsung tidak ada satu pun hadis yang bertaraf hasan untuk kita jadikan dia tu sebagai asas, yang lain-lain ni walaupun banyak saluran dia tetap dhaif. Tapi bagi Tirmizi dia kata hasan macam tu. Itu istilah dia. Jadi kita tak nak bahas lah istilah dia, kita kena faham lah. Bagi orang lain itu tidak hasan. Baru jadi hasan kalau ada satu hadis hasan sebagai asasnya, yang lain-lain jadi hasan li ghairi, naiklah. Itu jawapan. Wallahu a'lam. Jadi rasanya tak ada di sini. Mungkin ada lagi. Yang bertulis ni tak ada dah. Kelebihan bulan Rejab. Kelebihan bulan Rejab ya. Kelebihan bulan Rejab tak ada hadis yang sahih. Dhaif ataupun maudhu, berkisar di antara dua itu saja. Apapun puasanya ke ataupun kelebihannya tak ada. Jadi amalan-amalan yang berlaku ni berdasarkan ikut-ikutan saja. Bahkan kalau kita tengok sahabat-sahabat macam Sayyidina Umar, dia marah kalau orang puasa, dia letak makanan depan, mak dia pegang makan. Kalau tak makan, dipukul tangan, suruh makan. Ini semua jahiliah kata. Siapa begitu? Tapi dia jadi bertukar kan dalam masyarakat kita ni. Puasa tu jadi 3 bulan betul-betul, sepanjang bulan. Itu tak kena sebenarnya. Itu tak kena. Hafiz Ibn Hajar ada bahas tentang hadis-hadis dia tu, boleh dikatakan tak kuat lah semuanya. Tak boleh kita nak sampai begitu sekali, nak pegang, nak amalkan, tak kena lah tu, silap. Wallahu a'lam. Apa lagi? Dalam bahagian Bukhari dia disebut ada sahabat Nabi yang puasa setahun penuh, macam Umar bin Syekh itu belum. Jadi saumud dahr lah, dipanggil saumud dahr, saumud dahr. Jadi atas dasar itulah setengah-setengah ulama ni kata boleh saumud dahr. Tapi apa ni, ada pula hadis yang lain, jadi kita kena pakai itu. La sama man sama dahr, tidak berpuasa orang yang berpuasa sepanjang tahun itu. Jadi kita kena pakai yang itulah. Mungkin ini ada keadaan-keadaan tertentu ataupun kepada orang yang tidak menjadi masalah kepada dia, khusus dengan mereka sajalah, tak boleh kita umumkan. Kalau dia boleh buat pun mungkin dia akan terabai ataupun cuai dari sudut yang lain, tanggungjawab dia itu pun tak kena juga. Sebab itulah Nabi kata la sama man sama dahr, tidak berpuasa. Tak ada sampai maksud dia tu orang yang berpuasa sepanjang tahun. Kemudian kalau sepanjang tahun kan dia bercanggah dengan hadis banyak lagi yang lain. Tak boleh puasa misalnya hari Jumaat saja, ataupun hari raya macam mana, ataupun itu keadaannya. Jadi bercanggah dengan hadis-hadis ini. Yang eloknya kita tak usah pakai. Kalau ada pun kita kena kira keadaan-keadaan tertentu atau khusus dengan sahabat-sahabat tertentu saja. Tak boleh diumumkan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tak ada. So selesai sudah kita punya majlis, ni. saya Alhamdulillah, setiap sudah majlis untuk malam ni. So saya ucapkan terima kasih kepada Mana Encik Yusof. So untuk the next kita punya kuliah pada 25 bulan hari Sabtu malam, InsyaAllah.
ada pengumuman. Assalamualaikum. Alhamdulillah saya. Sekadar nak maklumkan program Maulana di UM pada hari Isnin lusa pukul 9 pagi sampai 12.30 hari. Apa ini? Hari Isnin ni tajuk seminar wacana pemurnian sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertempat di Balai Ilmu Akademi Islam. Terima kasih. Okey, satu lagi untuk makluman bagi peserta pada Syahlam lah. Kita besok juga akan kuliah di Masjid Qutubi, Selangor. Bagi kuliah saya berlaku bermula pada jam 10 hingga jam 12 dan pada selepasannya jam 2.30 hingga 4.30 bagi kuliah kitab Mishkat Masabi. Dia akan dianjurkan oleh Maulana Muhammad Sri. So bagaimana perkembangan untuk besok hari Ahad, jumpa hadilah. So saya tekan saja. Saya sudah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.